Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So panas sahabat semua. Rupanya ini sebab ya kenapa Azminah Aili ini disiasat oleh polis di Raja Malaysia. Dan walaupun dipanggil oleh polis untuk diambil keterangan, ya Azmin Ali enggan ya untuk hadir ke balai polis. Adakah sudah takut ya? Adakah sudah gentar lututnya sahabat-sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Punca sebenar Azmin Ali disiasat oleh polis. Dan perkara kedua, Padah memasak di stesen minyak. Akhirnya individu anak-anak muda ini didenda oleh dijatuhkan hukuman ya dengan denda RM500 setiap 4 individu yang didakwa ini. Jadi untuk yang pertama ya sahabat semua, berkaitan dengan Azmin Ali, ini antara kenyataan daripada polis di negeri Selangor, yang mana mereka menyatakan Azmin Ali dipanggil untuk bantu siasatan kebocoran dokumen sulit PKNS. Itu dia sebab sebenar ya kenapa Azmin Ali disiasat. Ya, sebagai bekas dan juga ahli parlimen bekas ya, dan sekarang ini DUN, adalah satu kesalahan, dan sesiapa pun sebenarnya, tidak kira sebagai ahli wakil rakyat kah, ya, dengan membuat pendedahan maklumat sulit seperti ini ya adalah satu kesalahan sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini untuk kita semua. Apabila polis Selangor mengesahkan memanggil Azmin Ali ya, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kelang, Datuk Muhammad Azmin Ali, untuk membantu siasatan berhubung dengan kebocoran maklumat tidak tempat berkaitan kewangan dan keputusan pelaburan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan pihaknya ada memanggil Azmin ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk dirakam percakapan mengikut Seksyen 112 Kanun Acara Jenayah. Beliau berkata siasatan dijalankan susulan laporan polis yang dibuat oleh seorang pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS pada 14 Mac lalu berhubung maklumat tidak tepat berkaitan kewangan dan keputusan pelaburan PKNS. Justru tindakan polis itu bukanlah mengenai perkara yang dibangkitkan di Dewan Undangan Negeri Selangor pada 28 Februari yang lalu. Jadi hari ini Azmin memberi alasan kononnya ya dia dipanggil untuk disiasat karena membuat kenyataan di dalam Dewan Rakyat, dan dia mengulas kononnya mereka mempunyai kekebalan. Adakah Azmin yang dinyatakan Azmin ini kebebalan dirinya sendiri? Saya pun tak pasti sahabat semua. Jadi rekaman percakapan ini adalah untuk membantu satu siasatan mengikut Seksyen 203E Kanun Keseksaan, yaitu pendedahan maklumat. Jadi barang siapa yang mendedahkan apa-apa maklumat atau perkara yang diperoleh olehnya dalam pelaksanaan tugasnya atau menjalankan fungsinya atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Hussein juga berkata siasatan dimulakan selepas pegawai PKNS terbabit melaporkan bahwa dokumen sulit perbadanan tersebut dibocorkan dan beberapa maklumat tidak tepat didedahkan kepada umum. Perkara ini dikuatiri boleh menjejaskan imej serta nama baik PKNS. Jadi pihak polis juga sudah memanggil 15 saksi yang sudah direkam percakapan mereka, katanya. Beliau juga berkata, polis turut mengesahkan kehadiran Azmin Ali adalah untuk membantu siasatan kes kebocoran maklumat tersebut dan bukan mengenai perkara yang dibangkitkannya di Dewan Undangan Negeri Selangor. Sehubungan itu, polis menasihatkan orang awam tidak membuat sebarang spekulasi yang tidak tepat sehingga siasatan selesai dijalankan, katanya. Nampaknya Azmin Ali ini membuat andaian sendiri ya. Kononnya disiasat ya karena apa yang beliau katakan di dalam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri ya, negeri Selangor. Tetapi sebenarnya ya bukan berkaitan dengan itu. Ini adalah berkaitan dengan pendedahannya maklumat sulit ya berkaitan dengan PKNS. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Rupanya Azminah Aili ini membuat andaian sendiri, membuat persepsi ya kononnya polis membuat intimidasi, mengugut, menekan dan sebagainya. Begitu juga dengan kenyataan terkini ya daripada siapa tu kalau saya tidak silap
Taqiyuddin Hasan. Taqiyuddin Hasan juga membuat kenyataan hari ini, sahabat-sahabat semua. Ya, dia mengutuk kononnya tindakan ya intimidasi terhadap Azmin Ali, gesa ya notis itu ditarik balik ya. Ini antara kenyataan daripada Taqiyuddin ini, sahabat-sahabat semua. Kalau Anda boleh nampak ya, itu dia, Anda boleh nampak. Jadi saya ingin memberikan sedikit pembacaan ya berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Taqiyuddin, pemimpin daripada PAS ini. Kononnya PN mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang didakwa mereka sebagai intimidasi terhadap Adun Hulu Kelang Azmin Ali berkaitan dengan perbahasannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Jadi jelas sahabat semua, yang dinyatakan disahkan oleh Ketua Polis Negeri Johor bukanlah seperti dakwaan yang dibuat oleh Azmin Ali maupun ya pemimpin ahli parlimen daripada PAS iaitu Taqiyuddin. Ketua PN Taqiyuddin Hasan berkata, dia dimaklumkan bekas Menteri Besar Selangor itu diserahkan notis mengikut Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah dan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam bagi memberikan kenyataan berhubung perbahasan berkenaan. Jadi menjadi amalan demokrasi yang matang di mana negara di dunia bahwa setiap ahli parlimen maupun adun mempunyai kekebalan daripada sebarang pendakwaan jenayah atau tindakan sivil atas apa-apa perkara yang diucapkan atau dibahaskan di dalam Dewan selagi tidak melanggari apa yang ditetapkan dalam undang-undang termasuk peraturan mesyuarat. Sekali lagi, mereka berbicara berkaitan dengan perbahasan. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis ini tidaklah berkaitan dengan perbahasan yang dinyatakan ataupun dibuat oleh Azmin Ali, sahabat-sahabat semua. Ini kerana ada laporan polis, ya, kerana didakwa ya, ini pembocoran maklumat sulit dan didedakan. Apa yang didedakan pula itu maklumat yang salah, sahabat-sahabat semua. Jadi mereka sudah koyak ya membuat kenyataan tanpa membuat usul periksa. Jadi prinsip kekebalan ini kan katanya digariskan dengan jelas melalui perkara 63 Perlembagaan Persekutuan dan juga Tubuh Negeri. Itu antara kenyataan lah daripada Taqiyuddin. Jadi semalam ya seperti mana yang saya baca tadi, Azmin enggan hadir ke Balai Polis seperti yang diminta, malah mencabar tindakan tersebut. Bikin malu lah ya. Siap mau mencabar polis lagi tu. Kalau mau ambil keterangan datang jumpa saya katanya. Dan dia tidak mau hadir ke Balai Polis. Sebab andaian dia, kononnya dia disiasat kerana kenyataan ya dalam perbahasannya di dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi jelas sahabat semua, bukan itu sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, dia turut memetik laporan DS pada 28 Februari lalu bahwa Serikat Pemaju Hartanah Tropicana Corporation Berhad memperoleh sebidang tanah pajakan di Kota Damansara dengan harga 224 juta. Bagaimanapun pengurusi PKNS yang juga Menteri Besar Selangor menepis dakwaan prestasi keuangan PKNS berada dalam keadaan teruk dan menanggung hutang sebanyak RM5.7 bilion. Dan jelas Amiruddin kedudukan keuangan PKNS ketika ini adalah baik, bahkan masih memperoleh keuntungan daripada pendapatan utamanya. Jadi malukah tidak malu sahabat-sahabat semua? Ya, mereka bercakap perkara lain, tapi sebenarnya polis mengesahkan bukan seperti mana yang dinyatakan oleh Azmin Ali dan juga Taqiyuddin ini, sahabat-sahabat semua. Ya, lain, mereka ni salah cerita sudah. Dan sebelum saya akhiri, ya, saya ingin kongsikan juga apabila dikatakan hari ini ya keputusan mahkamah ya pada 8 jam 1 pagi 4 anak muda didenda RM500 seorang. Ini berkaitan dengan ya satu video viral di media sosial ya. Apabila beberapa individu ya memasak di stesen minyak dan akhirnya mereka ditangkap dan direman dan juga didakwa, dan seorang daripada mereka ya dikenakan hukuman denda sebanyak RM500 seorang. Magistrate Naradun Naim Zainan menjatuhkan hukuman tersebut di Mahkamah Bentung hari ini terhadap 4 individu yang melakukan perbuatan tersebut di Tanah Tinggi Genting. Mereka terbabit ialah peniaga kedai makan Fadli, Sazalin, Nur Fatin dan Nur Anis Saleh. Jadi mereka keempat tertuduh disabitkan di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 3 bulan atau denda hingga
500 atau kedua-duanya sekali. Kesemua mereka mengaku bersalah atas pertuduhan memasak menggunakan dapur gas di dalam kawasan stesen minyak di pusat peranginan itu pada 12 Mei. Memang bahaya ya memasak di stesen minyak ini. Ya, kalau terjadi letupan, akar dan sebagainya, lagi besarlah hukuman atau denda yang diperoleh oleh individu ini. Buat kerja, buat sesuatu tanpa berfikir di mana otak itu disimpan. Alright. So, terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja kita pun sudah tahu apa sebenarnya sebab Azmin Ali disiasat. Bukannya kerana perbahasan beliau, tetapi perkara yang disebut di luar ya, bukan di dalam Dewan Undangan Negeri. Seperti yang didakwa oleh Azmin, oleh Taqiyuddin, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan juga Bersatu. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.